yang mahu baca, bukanlah yang ini syair. Angkat tangan dia. Tak boleh tak? Allah sebut, fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Kamu pasti tak akan dapat melaksanakan, buat sebanding dengan apa yang kami turunkan. Sekali-kali kamu tidak akan mampu membuatnya. Sepatutnya fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Sepatutnya mari masuk Islam. Takutlah dengan neraka yang isi neraka itu daripada manusia dan batu, yang kami siap kepada orang-orang yang ingkar. Zaman Nabi tak ada orang bikin. Okey? Quran mengatakan demikian. Tapi alhamdulillah kita hidup pada zaman yang kita nampak jahiliah abad ke-21. Zaman ini zaman yang memang teruk sangat. Akhir zaman. Bukan saja mereka cabar, mereka buat, mereka nak lawan Quran, mereka nak tunjuk terror. Saya sengaja bawa kali ini. Ini kita dapat daripada internet. Anda boleh cek. Orang talis bikin di sini beberapa surah. Surah Al-Iman, At-Tajassum, Al-Muslimun, Al-Wasaya. Mereka bikin. Mana ada dalam Quran surah Al-Iman? Tak ada. Tak ada. Dia bikin. At-Tajassum dia tak. Mereka bikin. Surah Al-Muslimun. Mana Al-Muslimun? Al-Mu'minun ada. Al-Mu'min ada tak? Al-Wasaya. Wasiat-wasiat. Dan bukan itu mereka letakkan dengan cantik dan mulia. Dan mereka letakkan dengan maknanya dalam bahasa orang putih. Bukan satu, semua saya tunjuk. Semua empat ni baru 4. Lebih pada itu mereka bikin. Mereka nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saya sebutkan ini. Kita kena ajar anak kita ilmu Quran supaya mereka tahu. Yang Quran tu paling pekak pun kita sama-sama. Jangan sampai kita tak ada ni basic 114 surah. Nama-nama yang boleh kita baca kita tahu. Kalau dah letak Al-Iman, confirm dia bukan. Al-Muslimun, confirm dia bukan. Betul? Dengan makna. Dan mereka kalau kita baca terjemahan dia, kita baca ni kita akan nampak semua menghina dan lebih mendewa-dewakan atau meletakkan Isa sebagai anak Tuhan ini semua. Kita tahu siapa yang bikin dia tak? Apa yang saya nak kaitkan di sini, nak beritahu bahawa kalau zaman Nabi memang Allah turunkan Quran, Allah cabar, orang tak berani bikin dia tak? Mungkin belum ada teknologi, tapi hari ini teknologi. Orang-orang talis mereka fasih bahasa Arab, lebih fasih daripada orang Arab dia tak? Mereka kaji Quran lebih kaji daripada orang-orang Arab dia tak? Dan mereka buat dan mereka cabar dan mereka mengkafirkan banyak orang-orang Islam dengan buatan mereka ini. Ini yang disebut Dajjal. Apa orang cakap? Armageddon, tahap binatang. Dajjal juga. Mari kita hati-hati dengan anak-anak kita supaya kita berikan ilmu Quran. Tapi kita tahu apabila orang belajar Quran, dia tahu ini bukan original, tak? Ini bukan Quran. Kita tahu ini petaling streetnya, sungai rotnya, tak? Kita tahu, tak? Dengan ilmu yang kita pelajari, tak? Kata Allah, kul la in istamaat al-ins wal jin ala ya'tuna bi bismihi hadzal Quran la ya'tuna bi bismihi walau kana ba'duhum li ba'dihim zahira. Katakanlah sekiranya dikumpulkan seluruh makhluk manusia dan jin untuk mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi, sekali-kali mereka tidak akan mampu untuk menyandingi Al-Quran yang kami turunkan ini, walau kana ba'duhum li ba'dihim zahira, walaupun pakar-pakar mereka berkumpul lagi ini. Yang pakar bahasa duduk, dia tak? Yang pakar Quran duduk, dia tak? Kafir ni kita duduk bikin. Macam mana mereka bikin begini? Mereka tidak akan mampu membuat yang sembanding dengan ini. Allah SWT laknat orang yang cuba nak merosakkan Islam ataupun mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sa'uslihi sakar. Kelak aku akan masukkan kamu dalam neraka sakar. Kata Allah, wa ma adraka ma sakar. Tahukah kamu apakah neraka sakar itu? La tubqi wa la tazar. Yang mana siapa-siapa yang masuk kami seksa, tak mati tak hidup. Bahasa yang kita pakai macam gitulah. Kami tak lepaskan dan kami tak ikat habis. Maksudnya diseksa tak mati-mati, macam gitulah. Lawahatun lil basar. Sampai kesiat, bukan saja tulang kulit nampak ya ini dalam macam gitu. Alaiha tis'ata asyara. Ke atas mereka orang-orang yang buat Quran. Yang merosakkan ya ini agama Allah SWT dengan membuat Al-Quran ini, kata Allah, aku siapkan 19 malaikat untuk menjaga mereka dalam neraka sakar. Wallahu a'lam. Yang jelas kita nak tutupkan, kata Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah SWT yang menurunkan Quran, firman Allah, wahyu Allah, kalam Allah, dan tugas kamilah yang memeliharanya. Hari ni siapa nak bikin Quran? Kita pergi Terengganu, kita tengok mak tapis ni 100,000 budak-budak yang hafal Quran. Hatta orang buta pun hafal Quran. Tu belum lagi kita pergi ke Pakistan ke, ke Arab ke, artinya kalau sedikit kita baca, kadang-kadang imam baca salah, baris atas baris bawah je orang boleh tegur.
Allah jaga Quran ini. Tapi apa yang saya nak sebutkan di sini, nak menceritakan tentang bagaimana, kenapa Nabi ni perlu ada jurutulis. Itu yang saya nak cerita. Kerana Allah tak izinkan Nabi Muhammad menulis. Betul? Bukan saja orang tak boleh menuduh Nabi Muhammad membuat ini Al-Quran, mengarang Quran. Bahkan Allah SWT tunjukkan bagaimana hikmah Al-Quran ini confirm. Dia 100% milik Allah SWT dengan penuh segala macam hikmah. Michael H. Hart, seorang author, penulis yang terkenal. Asalnya dia orang Kristian, berkahwin dengan seorang Yahudi di Amerika. Pakar sejarah. Orang ni expert, mengarang, dapat award banyak. Tiba-tiba tak tahu macam mana, dia mengarang satu buku, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam dunia ini. Mulai daripada Nabi Adam, zaman Nabi Adam, dia tulis siapa-siapa yang ada sejarah, yang berpengaruh. Dalam itu kalau anda baca, Confucius punya nama ada, Hitler punya nama ada, para Nabi ada, Gautama Buddha ada, macam-macam ada. 100. Seorang Kristian, isterinya Yahudi. Pakar sejarah, dia alim tentang agama ni. Tak tahu menulis satu buku, aku nak tulis satu buku sejarah yang telah melukis bahawa orang yang paling berpengaruh di dalam dunia ini, 100 tokoh. Dia kaji semua, Hitler lah, Confucius lah, Nabi-Nabi lah. Anda tahu tak dalam buku itu, nombor 1 orang yang paling berpengaruh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut di sini tentang orang yang Kristian, isteri Yahudi, dia tak taruh anak Tuhannya nombor 1. Itu kepala kita tak boleh terima. Kepala kita tak boleh terima. Orang Kristian yang menulis satu buku, dia pilih pemimpin yang paling baik. Sepatutnya dia tulis Nabi Isa lah nombor 1. Tak. Tak. Anak Tuhan dia tak letak nombor 1, malah nombor 3. Nombor 1 Nabi Muhammad, nombor 2 Nabi Musa alaihissalam. Nombor 3 baru Isa alaihissalam. Kenapa saya bawakan benda ni? Dia nak beritahu, bila kita baca muqaddimah dalam buku tu, kita akan nampak di depan muka tu Michael H. menulis, katanya tak, Muhammad telah berjaya mengarang sebuah buku. Muhammad telah berjaya mengarang sebuah buku yang dapat menjadikan dia orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Tetap mereka tuduh Nabi Muhammad SAW adalah pengarang daripada Al-Quran Al-Karim. Sedangkan kita tengok manusia macam itu, dia tak nak terima kebenaran. Al-Quran kita buka, tak ada pengarang, tak ada. Apa pun buku anda buka, dalam bahasa Arab dia tulislah talib, pengarang penyusun, kan? Adalah nama-namanya. Apa pun buku, tak? The 100, bukan The 100 Ghost, Singapore Ghost Story ke apa? Ada. Ya. Cerita apa pun lah, tak? Ada. Kayak maling demam ke apa, tak apa. Semua ada. Tapi Al-Quran tak ada author, tak ditulis. Cuma dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT yang ampuni. Kesimpulannya, kita dah pun jauh ni, cerita lain pula. Dia nak habis time pula. Balik pada hadis, tolong rujuk. Saya kadang-kadang ambil kesempatan isikan. Mungkin kadang-kadang sebagian kita tak dapat penjelasan benda ni. Saya terasa tersinggung betul benda ni. Kerana hari ini diletakkan di internet. Anak-anak kita hari-hari dengan internet, kita. Dan kita tidak boleh larang kerana internet ni zaman mereka. Dan sangat membantu dalam ilmu-ilmu yang kalau mereka bijak dalam menggunakannya. Tapi di celah sana sini, tak, ada satu website apa yang dinamakan Talk in Islam dan sebagainya. Semua orang-orang Kristian ambil website itu dan dicerita tentang Islam yang salah. Anak-anak kita baca, ya Allah, kesian, tak. Ini di antaranya supaya kita mengetahui. Dan marilah belajar agama, dapatkan asas-asas ilmu agama. Kita tahu mana satu yang genuine, mana satu yang asli, mana satu yang benar, betul? Walaupun dalam bentuk bahasa Arab ditulis macam ini, tapi kita tahu, betul? Mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut membantu kita untuk memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa saya berhenti sini je. Dah penat tak? Anda tak penat? Tak penat lah dengar apa? Penat kan? Saya rasa macam penat pula hari ni. Oleh kerana masa Maghrib pun agak dah mulai awal, kita berhenti dahulu. Kita baru mukadimah menjelaskan hadis ini. Mudah-mudahan dengan demikian dapatlah kita tambahkan sedikit ilmu pengetahuan. Dan kita yang datang ramai-ramai, khusus bapa-bapa, saya dah sebutkan banyak kali, mari betul. Bukan saja kita berikan anak-anak kita ini kehidupan yang terbaik. Tolong ingat kata-kata saya ini. Kalau sekedar siapkan anak kita tuition yang baik dengan komputernya, ya tak?
dengan pakaiannya, makanannya, ketahuilah orang kafir lebih buat yang terbaik daripada itu. Orang kafir dia buat lebih baik lagi. Kadang-kadang dia berikan kereta untuk anak negeri sekolah. Kita belum boleh lawan. Tapi orang kafir tak bikin. Mereka tak berikan yang ini siraman dan tarbiyah rohani kepada anak-anak mereka. Kita bikin. Di saat kita berikan mereka komputer, tuition dan sebagainya, kita nak mereka ni ada siraman rohani, ada tarbiyah Islamiah, ada pendidikan agama, supaya mereka nanti jadi seorang yang berjaya di dunia. Tapi mereka boleh baca Quran dengan baik, mereka solat tak tinggal, mereka berakhlak mulia. Ini yang saya maksudkan. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari yang sedikit ini, dia membantu mengisi masa kita untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan malaikat yang berkerumun juga ikut mendoakan supaya segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalaulah ada dosa kita yang besar maupun yang kecil, segala-galanya Allah SWT akan menghapuskan, hilangkan, hindarkan kesalahan dan kelupaan kita, dan Allah gantikan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan amal-amal soleh kita yang diterima, ditukar gantikan dalam bentuk pahala, yang mudah pahala itu akan menjadi saksi kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, iman yang kuat ya Allah. Yang mudah-mudahan iman ini taat dengan apa yang kau perintahkan, dan dapat juga menjauhkan segala yang kau larang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hidupkan kami dalam keadaan beriman sampai akhir hayat kami ya Allah, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan baik. Yang mudah-mudahan demikian kami dapat menikmati surga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kau terimalah segala permintaan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.